Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Semoga semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk sesi pembelajaran kita hari ini. Baik pelajar, cikgu teruskan untuk mata pelajaran Tasawuf Islam tingkatan 4. Masih lagi dalam pelajaran yang sama iaitu pelajaran 1, Islam adalah cara hidup. Cuma hari ini kita akan fokus kepada tajuk 1.1.2, pengertian Islam, iman dan ihsan serta rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Baik, kita lihat dulu 1.1.2 yang mana pelajar perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan Islam, apa yang dimaksudkan dengan iman dan juga ihsan. Okey, untuk tajuk ini pelajar boleh rujuk buku teks di muka surat 4. Baik, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan Islam. Islam bermaksud dari segi bahasa sejahtera, selamat dan penyerahan. Manakala dari segi istilah ialah taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangannya, beroleh kesejahteraan dan keselamatan apabila berserah kepadanya. Okey, itu adalah maksud Islam. Kemudian kita lihat apa yang dimaksudkan dengan iman. Iman pula adalah yakin dan percaya. Manakala dari segi istilah, membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan dan beramal dengan anggota badan terhadap segala perintah dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah iman. Maksudnya itikat kita dalam hati, ya, kemudian kita amalkan. Manakala ihsan pula pelajar dari segi bahasa bermaksud berbuat kebaikan. Dari segi istilah adalah kesungguhan dalam melakukan sesuatu ibadah dan pekerjaan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita masuk kepada tajuk 1.1.3, rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Baik, rukun Islam pelajar ada 5 rukun Islam yang cikgu percaya semua pelajar-pelajar cikgu dapat memang dah ingat lah, memang dah faham, dah tahu 5 rukun Islam yang perlu kita ingat dan kita laksanakan. Yang pertama sekali adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Berpuasa pada bulan Ramadan yang keempat, dan yang kelima mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Baik, kita lihat satu persatu rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Apa yang dikatakan mengucap 2 kalimah syahadah? Cikgu yakin juga pelajar cikgu tahu apa itu kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kalimah syahadah yang sering kali kita ucapkan. Baik, mengucap 2 kalimah syahadah ialah penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Ya, ini adalah di sebalik kalimah syahadah tadi. Penyaksian ini adalah asas kepada penerimaan sesuatu ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ini dalam rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua, menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Yang mana ibadah yang mengandungi perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey, solat yang wajib ada 5, solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, yang mana ibadah dengan cara mengeluarkan harta yang tertentu pada kadar tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Ya, contoh zakat dekat sini adalah seperti zakat fitrah dan juga zakat harta. Zakat fitrah ni bila pelajar kita bayar. Zakat fitrah ini adalah satu fardu ain lah yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita bayar pada bulan Ramadan. Ya. Dan juga zakat harta.
Bergantung kepada berapa banyak harta yang kita ada. Seterusnya, rukun Islam yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Ibadah dengan cara menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari beserta dengan niat. Okey, puasa wajib selama sebulan ini hanya pada bulan Ramadan. Ya, wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah rukun Islam yang keempat. Manakala rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Melakukan ibadah haji sekali seumur hidup dengan syarat-syarat tertentu dan berkemampuan dalam aspek harta dan kesihatan. Ya, pastikan kita lihatlah dari segi kesihatan, kita mampu untuk laksanakan ibadah haji dengan sempurna. Kemudian kita ada dari segi keuangan cukup untuk kita melaksanakan ibadah haji. Itu yang dikatakan bagi mereka yang mampu. Baik, jadi ini 5 rukun Islam yang wajib kita ketahui, yang wajib kita laksanakan. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat fardu, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji bagi mereka yang berkemampuan. Baik, seterusnya adalah rukun iman. Rukun iman juga cikgu yakin pelajar cikgu semua dah tahu. Ada 6 rukun iman, iaitu yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya, yang keempat beriman kepada para nabi dan rasul, yang kelima beriman kepada hari akhirat, yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Setiap satu ni kita lihat apa yang dikatakan beriman kepada Allah. Kita lihat rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah ialah yakin dan percaya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya, kita kena yakin, kita kena percaya bahawa Allah itu ada. Walaupun kita tak dapat melihat, ya, tapi kita kena yakin. Kemudian kita laksanakanlah segala perintah yang Allah suruh kita buat dan kita tinggalkan segala larangan. Itu tanda kita beriman kepada Allah. Baik, yang kedua, rukun iman yang kedua beriman kepada malaikat. Yang mana kita yakin dan percaya wujudnya malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan daripada cahaya dan sentiasa taat menjalankan tugas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Kita percaya adanya malaikat, yang mana malaikat ini banyak dan menjalankan tugas yang ditetapkan oleh Allah. Sedangkan dalam dekat diri kita sendiri pun ada malaikat yang jaga. Ya, so kita kena beriman, kita percaya kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya sebagai panduan hidup manusia. Ya, yang ketiga, kita kena beriman kepada kitab. Kita percaya Allah turunkan kitab-kitab ni kepada rasulnya. Okay, contoh kitab, ada 4 buah kitab yang kita percaya wujudnya kitab ini. Kitab apa? Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Okay. Baik, seterusnya beriman kepada para nabi dan rasul. Yang mana kita yakin dan percaya bahawa para nabi dan rasul ialah lelaki pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan wahyu kepada mereka. Kita kena yakin adanya nabi, adanya rasul. Mereka ini adalah lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu kepada mereka. Untuk rasul wajib sampaikan wahyunya kepada umatnya. Baik, seterusnya beriman kepada hari akhirat. Rukun iman yang kelima. Yakin dan percaya bahawa alam ini akan musnah. Semua manusia akan dibangkitkan semula dan dihisap untuk menerima balasannya sama ada syurga ataupun neraka. Kita percaya bahawa adanya hari akhirat. Ya, berlakunya kiamat. Berlakunya hisap.
yang mana kita akan ditentukan sama ada kita masuk syurga ataupun masuk neraka, bergantung kepada amalan kita semasa di dunia. Jadi kita kena beriman pada hari akhirat. Walaupun kita tak nampak lagi apa yang akan berlaku, tapi kita yakin bahawa ia akan terjadi dan akan berlaku juga pada hari akhirat. Baik, seterusnya yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Yang ini yakin dan percaya bahawa segala yang berlaku kepada manusia dan alam keseluruhannya ialah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini pelajar kita yakin qada dan qadar, apa yang berlaku pada kita, takdir yang berlaku kepada kita, kita kena yakin, kita kena percaya. Segala-galanya kita manusia, makhluk dan alam ini dah ditetapkan oleh Allah. Ya, kita kena yakin, percaya kepada qada dan qadar. Jadi itu adalah 6 rukun iman, iaitu percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Okey, seterusnya adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ini merupakan keadaan di mana manusia melakukan ibadah dan pekerjaan dengan penuh kesungguhan semata-mata kerana Allah. Terhasil daripada gabungan sifat ikhlas serta perasaan takut dan tunduk kepada Allah, ihsan akan mendorong manusia untuk sentiasa mempertingkatkan kualiti ibadah dan pekerjaan. Ya, ihsan ini pelajar apa sahaja perkara-perkara kebajikan yang kita lakukan, ya, dengan ikhlas. Tanpa mengharapkan balasan dan sebagainya. Tak kiralah sama ada kita ihsan pada diri kita sendiri dan juga kepada orang di sekeliling kita. Ya, itu adalah ihsan. Baik. Dari sini apa yang kita belajar untuk tajuk ini, kita dapat lihat sebelum ini kita belajar Islam agama adin kan. Okay, jadi Islam itu dah lengkap. Islam adalah cara hidup yang lengkap, merangkumi semua, ada akhlak, ibadah dan juga akidah. Jadi dengan adanya oleh yang demikian, kita perlu teguh kepada rukun Islam, kita kena teguh kepada rukun iman dan juga ihsan supaya kita akan sentiasa mendapat keredaannya dan berada di landasan yang benar. Ya, itu adalah tajuk, itu adalah rumusan ringkas mengenai pembelajaran kita hari ini, yang mana cikgu ulang sekali lagi untuk tajuk ini pelajar dapat mengetahui pengertian Islam, iman dan ihsan, ya, dari segi bahasa dan juga istilah. Kemudian kita lihat pula rukun iman, rukun Islam dan juga maksud ihsan. Baik pelajar, itu saja untuk sesi pembelajaran tajuk kali ini. Semoga memberi manfaat, memberi kefahaman kepada pelajar dan semoga kita dapat berjumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.